Facebook. Dan sudah tag aku, kau ada tag aku. Dia tidak dapat tag nih. Tahu lah. Tapi aku ya kan boleh buka di dekat kamu. Oke, sekejap ah. Oke, dan redirecting. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, live. Oke, kita malam ni kita bersembang tahajud. Oke, sangat cantik. Sangat cantik. I try to share your Oke. So kita akan kembali kepada sini. Kalau nampak boleh komen, kita tidak pasti ya kalau boleh nampak komen orang macam mana mau reply ke apa. Yang penting Nan malam ni rakan-rakan Facebook siapa yang menonton live, sekarang ni kita sebenarnya tadi perbincangan kita orang adalah lebih kepada perbincangan orang bilang antara dua hal lah. Tapi kita bawa benda ni secara santai lah kan di Facebook. Okay. Jadi cuma ini adalah pertama kali kita live menggunakan Zoom kan Nan? Betul. Kita cuma mau try pada malam ni dengan menggunakan Zoom. Walaupun sudah lewat malam tapi kita dapat berkongsi. Hasilnya sambil-sambil itu Panan boleh juga cek macam mana kejadiannya. Okey, kejap saya sudah share. Orang malam ni. Oh, ada, masih ada lagi ya? Cuma kita tidak boleh nampak komen. Kita tidak boleh nampak komen, tapi kita akan try tengok di mana option dia. This is first time kita live menggunakan Zoom. Dan bersama kita punya pakar motivasi paling hot daripada. Cuma kalau contoh macam kita punya audience pada malam ini nampak kita punya live, mungkin boleh try to comment because we just want to try our Zoom live. Kan? Kita mau tengok di mana larinya. Wih, sekarang ni currently kita ada 10 viewers. Aku wow. Saya rasa actually kan aku tiba-tiba, saya tiba-tiba teringat dengan Najib Pasadok tau, Tuan Najib. Tuan Najib kan kalau dia live tengah malam, orang akan tengok dia sampai 50,000. Okey. Tapi kalau tengok kita punya caption Sembang Tajuk, sebenarnya kita membawa, kita sebenarnya kita dua orang ni malam ni tidak dapat tidur. Bila kita tidak dapat tidur, daripada kami bercerita berdua sahaja, bagus kita bawa sekali rakan-rakan Facebook untuk sama-sama live kan malam ni kan kalau ada soal-soal. Okey, Des, malam ni actually saya terdapat satu features yang sangat baik. Sehari dua ni memang apa-apa benda saya akan guna Zoom. Minggu lepas adalah minggu bermulanya kuliah di Universiti Malaysia Sabah. So setiap lecturer adalah masing-masing dia punya platform yang digunakan. Ada guna Google Meet, ada guna Webex, tapi saya tetap guna Zoom sebab guru kita Nan guna Zoom. Yeah, we have a same teachers same teachers. Okay. So sebenarnya kita benda ni kita boleh share screen apa kalau kita mau share malam ni dengan orang kan. Tapi sebenarnya isu kita malam ni tadi kami rasanya lebih sejam. Sehari dua ni memang kemaruk kalau mau konteks sekarang ni kita work from home, kita akan guna Facebook, kita akan guna Zoom saja. Boring guna WhatsApp kan? Betul, boring guna WhatsApp. Jadi kita coba try guna Zoom. Saya nampak situ ada orang komen salah. Ada orang komen. Faiz 55. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Faiz? Sihat ke tidak? Tengok daripada ni kan. Daripada Facebook ya. Selamat datang kepada Kennedy. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Faiz. Ya. Kennedy benar tak? Malam ni Kennedy dengan Kennedy boleh kan Nan? Boleh. Okey. Gagal melawan menahan perang ya pada malam ni. Okey. Okey, kita boleh teruskan kepada kita punya discussion. Actually, pada malam ini kita cuba untuk banyak membincangkan. Tadi kami ada beberapa isu yang kami bincangkan, khususnya berkenaan dengan guru. Okey, betul lah. Tapi since ini adalah tengah malam, kita cuba bawakan satu isu panas lah kan. Kita berani mati saja dan mudah-mudahan tidak orang cuba bawa benda ni sehingga ke pagi. Kita habis malam ni saja. Okey, baik. Silakan. Bawakan adalah isu tentang pasal pembelajaran Iqra di sekolah rendah, betul tak? Adakah kita yakin untuk buka chatan? Saya lebih suka kalau contoh macam kita buka pembelajaran lebih kepada penentuan kita punya emosi sebenarnya ya. Emosi benar. Okey.
sebenarnya kan rekan-rekan Facebook sekalian. Oke, coba kita tengok ya. Chal, Kennedy. Hai, saya tengok sekejap saja kamu dua nih sebelum tidur. Good night. Oke, good night Kennedy. Terima kasih Kennedy. Good night Tuan Kennedy dan selamat beristirahat. Oke, live malam ni sebenarnya kita membawa satu isu. Dia adalah hasil daripada kami punya perbincangan dalam Zoom dan kami rasa kami membawa benda ni secara live. Jadi siapa-siapa yang ada komen ke apa kan kita boleh saling tukar pandangan lah. Okey. Dan malam ni saya cuma akan jadi moderator tiba-tiba kan. Tiba-tiba saya jadi moderator. Dan ada satu topik yang sangat-sangat ni. Tapi sebenarnya saya mau lebih menyerahkan cerita ataupun kita punya perkongsian malam ni kepada Tuan Fahnan selaku seorang motivator. Okey, tadi kita cerita tentang guru. Now of course bila kita cerita tentang guru ataupun tentang tenaga pengajar, antara topik yang paling selalu kami usulkan dalam kami punya perkongsian, okey, saya dan Tuan Fahnan, dan juga ada lagi circle kami seorang Ustazah Nurul Huda, betul kan Nan? Betul. Okey, Ustazah Nurul Huda Abdul Qadir adalah circle kami juga, kami bertiga dalam satu grup. Okey, antara isu yang kami bawakan adalah isu tentang guru, which is tentang kelesuan emosi. Kan kalau kita mau ulas Nan, kalau mau ulas apa-apa malam ni sambil sebelum tu kita meraihkan dulu ramai 25 orang yang sedang menonton kita sekarang. Masya-Allah. Masih lagi ada yang belum tidur. Tuan Faiz, saya menunggu isu kamu ni. Ya, terima kasih kepada Tuan Faiz dan juga kepada mereka yang baru datang dalam live kita ni. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Ahmad Rizal kerana cuba untuk kita menjalankan sesi live. Sebenarnya kami tadi ada sudah buat beberapa perbincangan khususnya berkenaan dengan guru time COVID sekarang ini. Ya, time COVID sekarang ni lah. So bila kita nampak Chala, kita nampak pertama dari sudut kaedah pembelajaran yang diajar secara online dan kaedah yang diajar secara bersemuka bersama dengan pelajar itu sendirilah. Kadang-kala pelajar ini, bila kita sebut bahagian pelajar ya, bila kita tengok pelajar ya, mereka lebih sesuai murid di sekolah rendah khususnya lebih sesuai untuk kita mengajar secara bersemuka. So kita nampak budak tu kan. Kerana dalam situasi kita sekarang ini kebanyakan daripada dalam kalangan murid kita ini kekangannya dari sudut tablet, ya, confirm supposed to be tablet, dan juga peranti-peranti yang lain, internet dan sebagainya kan. Cuma isu yang paling utama yang saya ingin tekankan di sini adalah berkenaan dengan emosi guru ketika menghadapi pandemik COVID-19 pada waktu ini, Chal. Ramai dalam kalangan guru pada waktu ini dia tidak mampu untuk kawal emosi disebabkan oleh ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita sudah dijangkiti dengan virus tersebut. So perasaan mereka ketika mana mereka mengetahui yang mereka itu positif, rasa tertekan, stres, tidak mampu untuk mengajar, tidak mampu untuk memberikan sebarang respon kepada pelajar dan sebagainya. So nampakkah di situ betapa stresnya guru itu dalam menghadapi situasi pandemik ini sekarang. Bukan setakat guru, tapi kita kecilkan kita punya fokus sasaran kita pada malam ini itu guru lah. Hatta bukan setakat di bahagian guru-guru di bawah KPM itu sendiri, malahan pensyarah di bahagian KPM itu sendiri juga mengalami situasi yang sama. Betul atau tidak, Chal? Rizal merupakan salah seorang pensyarah bahasa Arab di Universiti Malaysia Sabah yang mana merupakan seorang founder Murabi Center fokus kepada tingkatan 5 yang bermasalah dalam subjek bahasa Arab itu sendiri. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ya, kehebatan Tuan Rizal ini adalah pelajarannya terdiri daripada mereka yang non-Muslim, tetapi mengambil subjek bahasa Arab. Bagaimana seorang mahasiswa dan mahasiswi non-Muslim yang tidak mengetahui huruf tersebut boleh lulus di dalam peperiksaan ataupun semester tersebut. Itu merupakan kehebatan Ahmad Rizal. Dan kehebatannya juga mampu mengawal emosi. Persoalannya sekarang, bagaimana dalam kalangan guru dan juga pensyarah yang menghadapi pandemik tersebut, menghadapi positif dan sebagainya lah. Bagaimana perasaan mereka kan?
Sebenarnya kan sebelum kita go through, sebenarnya kan ada yang macam mungkin baru masuk ke live ni, apa dalam cerita malam ni? Ini adalah isu yang kami bawa saban hari semenjak work from home. Dan actually semalam kami panjangkan isu ni sampai 2 lebih pagi. Bukan kita berdua saja, tapi kita juga bersama dengan Ustazah Nurul Huda Abdul Qadir, which is mana sahabat kita yang banyak juga sebenarnya memberi motivasi kepada kami berdua untuk terus orang bilang memberikan manfaat, terutama dalam arena pendidikan. Bukan sekadar di peringkat sekolah tetapi juga kepada peringkat masyarakat. Pendidikan tu umum kan, dia bukan sekadar di dalam institusi sekolah ataupun FPT saja. Okey. Kalau boleh So teruskan. kita nampak ya Tuan Faiz, terima kasih kepada Rozik Omar, good night dia cakap. Tuan Faiz, adakah stigma menjadi emosi seorang guru itu terganggu? Macam begitulah. So saya beranggapan bahawa soalan Tuan Faiz ni berkenaan dengan pandemik inilah. Baik, bila kita tengok kepada perkara yang berlaku, situasi kita, ada Tuan Rosix Omar tadi watching tak? Siapa? Siapa tadi? Rosix Omar. Rosix Omar? Ada yang siapa yang watching kan actually? Ada yang watching malamnya. Oh, Rosix Omar, ya. Rosix Omar, good night dia cakap. Who's that? Mana? Tak tahu pun. Actually, Rosix Omar ni adalah best friend Nilofa. Oh, terima kasih kerana menonton sesi live pada malam ini yang mana kita ingin menceritakan berkenaan dengan isu pandemik yang dialami oleh semua orang, terutamanya bahagian guru lah. Ya, bahagian guru. Hari Muslim Syah, terima kasih di atas love tersebut ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Jadi Chal, saya suka panggil Chal ni sebab dia merupakan partner saya di dalam program-program tertentu. Kami sentiasa berkolaborasi, berbincang berkenaan dengan beberapa perkara ya. Baik, kita melihat kepada satu situasi Chal, yaitu stres. Stres semua orang ada dan stres itu merupakan normal. Dia tidak akan normal apabila stres itu berlaku secara berturutan selama 2 minggu, yakni 14 hari. So sekiranya dia sudah berlarutan selama 2 minggu, iaitu 14 hari, maka level stres itu akan naik kepada level anxiety. Apa maksud anxiety? Anxiety merupakan satu kebimbangan yang melampau sampai kita tidak boleh tidur, sampai kita tidur pun dia letak tangan kan? Begitulah, sehingga terfikir-fikir dan sebagainya. Kita risau sekiranya anxiety ini tidak mampu dikawal, maka dia akan berpindah ke satu level yang lebih tinggi, yaitu depression. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman diri saya sendiri dan juga Tuan Rizal ya, depression ini merupakan satu benda yang sangat reality. Depression is very real dan kita tidak boleh meremehkan mereka-mereka yang menghadapi depression, sebab dulu pada tahun 2009-2010 ketika berprogram di sekitar Selangor dan juga sekitar Selangor, saya pernah berjumpa dengan beberapa orang peserta yang ada niat untuk suicide, membunuh diri. Ya, ini berlaku dan sebenarnya memang ramai orang sebenarnya pernah terniat untuk membunuh diri disebabkan oleh kesempitan keuangan, tekanan keuangan, tekanan kehidupan pada ketika inilah. Jadi itu kawalan emosi itu sangat perlu untuk kita menjadikan barisan hadapan ini, guru ini sebagai satu contoh kepada masyarakat yang lain berkenaan dengan how we want to manage our emotions. Tetapi sebelum itu kita kena bantu kawan-kawan guru kita yang sekarang ini terganggu emosi mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Okey? Kenapa Tuan Ahmad Rizal tersenyum? Actually, benda ni kita sudah hadam berhari-hari. Kita cuba bawakan berhari-hari. Sebenarnya kita ada plan kan? Kita ada plan. Tadi perbincangan kita sangat hangat secara sebelum kita live ni. Actually kami buat sesi Zoom ni semenjak daripada rasanya jam berapa kan? Mungkin dalam jam berapa? 11 lebih lah, lebih kurang. Something like 11 lah, 11 lebih. Dan kita rasa macam benda ni bagus kita bawa kepada, kita try untuk live malam ni kan. Kita bawa kongsi, mana tu ada yang belum tidur, jadi kita boleh sama-sama hadam benda ni. Dan kalau boleh, siapa yang menonton live kita menerusi Zoom pada malam ini, sama-sama bagi pendapat. Dan juga kalau ada satu persoalan, kita ada Tuan Fahnan di sini, kita akan cuba random dan cerakinkan masalah tu kan. Terutama kita lebih fokus kepada kelusuan emosi daripada di kalangan murabbiyat, iaitu tenaga-tenaga pengajar, okey. Tidak kira lah sekolah ke,
IPTA kah, itu ntar yang benda kita bawa pada malam. Okay. Sami-sami itu kita layan juga Nan, siapa yang bersama-sama kita pada malam ini, kalau kita boleh tegur sapa. Actually this is our first time streaming live using Zoom, dan kita go through melalui Facebook. Sangat best kan? Sangat best. Yeah. Sangat best sebenarnya lah. Dan sebenarnya kita ada beberapa topik-topik yang ingin dibincangkan sebenarnya, tetapi ada beberapa topik yang perlu dihadam terlebih dahulu, yang perlu dikenal pasti terlebih dahulu supaya tidak menjadi viral pada masa akan datang lah. Maksudnya begitu. Jadi kan juga benda tu. Ya, di samping itu juga kita sebenarnya ingin memberikan sedikit perkongsian kepada rakan-rakan Facebook, sama ada di sahabat-sahabat di tempat Ahmad Rizal maupun di tempat saya sendiri, supaya kita sama-sama mampu untuk menangani masalah gangguan emosi dalam kalangan masyarakat kita sekarang, hatta diri kita sendiri, khususnya barisan hadapan kita guru-guru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ketahui bahawa ada dalam kalangan guru-guru kita yang mendapat jangkitan, mendapat positif COVID-19 ini, dan mereka telah mengalami satu benda yang sangat stres sebab mereka malu. Pertama, mereka malu sebab apa? Sebab semua orang sedang seolah-olah melihat mereka bersalah. Ya, malu, serba salah, takut, risau. Ada dalam kalangan guru-guru kita yang posting jauh daripada Semenanjung datang ke Sabah, daripada Sabah datang ke Semenanjung, Sarawak dan sebagainya. Kemudian memikirkan berkenaan keluarga yang berada di satu zon merah, dan ada juga dalam kalangan guru yang mereka tidak positif tetapi mengalami stres yang berpanjangan disebabkan oleh keluarga mereka di kampung positif COVID-19. Kemudian ada juga dalam kalangan sahabat-sahabat guru kita yang mana mereka berjauhan dengan suami disebabkan oleh tugas, tetapi mengalami gangguan emosi disebabkan oleh positif COVID-19 dan banyak fikiran bercelaru. Apabila ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang diberikan oleh pelbagai pihak, khususnya rakan sekerja, kenapa itu, kenapa ini, walaupun soalan tersebut hanya ingin mengetahui status guru tersebut, tetapi sebenarnya soalan-soalan, ada di antara soalan tersebut telah memberikan satu gangguan emosi kepada mereka yang positif COVID-19 disebabkan oleh rasa bersalah yang sangat tinggi. Betul, ini realiti yang berlaku khususnya di negeri kita Nan, Sabah. Selamat datang Nurul Huda, Abdul Qadir. Terima kasih kerana menonton live kita pada malam ini sebenarnya. Ini kita punya partner ya. Sahabat circle kami, Ustazah Nurul Huda Abdul Qadir. Actually kalau ada yang tidak tahu, nanti kami akan tahu kemudian lah. Kita akan share kemudian. Okay. Kita ada circle kita sendiri kan. Circle yang orang bilang gerakan bawah tanah. Okay. So bagaimana pula keadaan di situasi di peringkat IPT pula, Chal? Adakah dia sekarang ini merupakan satu pandemik ini merupakan satu benda yang biasa-biasa, ataupun mungkin dia telah memberikan kesan kepada beberapa staf dan juga yang lain-lain, ataupun macam mana? Okey, kalau kita boleh orang bilang ulas secara umum, apa yang saya nampak dan saya bandingkan dengan senario ataupun keadaan yang berlaku di sekolah, orang bilang penanganan pandemik COVID-19 di sekolah dengan IPT, setakat ini saya nampak ada perbezaan dari segi mindset, persepsi, penerimaan. Itu yang saya nampak lah. Satu, ini kita mencakap, ini salah satu faktor ataupun benda yang kita tidak boleh nafikan bahawa tindakan di peringkat KPT ataupun IPTA mendepani penularan ini cepat sedikit baru-baru ini. Kita tidak tahu dengan apa yang berlaku dengan KPM, sebab KPM diambil masa ini bukan kritik ini bukan kritik Nana. Ini kita juga ulas. Okay, jangan salah faham. Kami bukan mengkritik. Saya bukan mengkritik. Tidak. Ini cuma kita cuba adapt. Mungkin ada setiap apa yang dilakukan oleh kita punya atasan ataupun di pihak kementerian, dia ada 1000 justifikasi kenapa mereka buat benda tu, sebab benda tu sudah dinilai. Okey, tetapi dari segi perbezaan di peringkat KPT lebih cepat, lebih mendahului, bukan lebih cepat tetapi lebih mendahului dari segi arahan untuk work from home. Okey, kita orang start work from home bermula hari pertama work from home di Kota Kinabalu, di UMS juga adalah hari pertama lah work from home di situ. Dan actually sebelum itu sebenarnya sudah ada dia punya like macam
sarana untuk work from home sahaja. Okey, ada yang sudah mulai sebenarnya selepas pilihan raya negeri hari itu, PRN untuk adun hari itu, UMS dia decide untuk siapa yang ada pergi turun mengundi, dia akan automatic work from home. Tetapi siapa yang tidak ada turun mengundi, dia tidak akan work from home, dia work from office. Tetapi itu pun ada timing dia lah. Itu adalah antara satu yang dilakukan oleh di peringkat KPT khasnya di UMS lah. Itu yang saya nampak saya sebagai seorang penjawat di situ. And then yang kedua adalah dari segi penerimaan. Yang saya perasan di sini kan, tuan-tuan kalau boleh cerakin dan juga ulaskan di benda ni, saya nampak benda ni sebenarnya, okey, pandemik COVID-19 ni kita cerita dari kita punya kawasan lah kan, sebab orang semua satu dunia pun ceritakan benda yang sama. Mungkin kita cakap dong ni cerita pasal coronavirus, dan kita cerita dari sudut kita punya kawasan KPM dan KPT, kawasan dari sudut arena pendidikan sendiri, industri pendidikan itu sendiri. Yang saya nampak itu satu tindakan awal. And then yang kedua adalah dari segi sebenarnya bila hasil di negeri Sabah numbers tu makin naik, angka tu makin naik, masyarakat mulai panik dan citizen, warga sekolah dan juga daripada kalangan guru dan pelajar pun turut sama panik sebenarnya ataupun mulai rasa macam kita perlu cuti, kita perlu sekolah perlu tutup. Okey dalam keadaan ini. Tapi di KPT, di IPTA khasnya di UMS tempat saya bertugas, dia ambil sebelum numbers tu naik, sebelum angka tu naik, kita orang sudah work from home. Jadi kalau dari segi respon kita tidak berapa macam macam ada orang bilang panik sangatlah, tidak sama macam di sekolah. Sebab kalau tengok kita di sekolah pun kita tengok netizen ada yang persoalkan kenapa sekolah masih belum tutup. Tapi alhamdulillah setakat ini sekolah-sekolah di negeri Sabah dia pada beberapa minggu lalu dia sudah decide untuk tutup. Tapi ini pembetulan dan juga penekanan Anan. Okey, kita sebenarnya kita percaya dengan tindakan daripada KPM sendiri. KPM ada dia punya justifikasi. Kenapa benda itu tidak ditutup? Ada dia punya justifikasi. Dia fikir like balance untuk decide untuk tutup ataupun tidak. Itulah. Betul. Jadi apapun sebenarnya setiap keputusan yang diberikan yang dibuat oleh pihak KPM, kita yakin dan kita percaya bahawa penelitian dan penyelidikan telah dilakukan secara apa ni orang kata? Ya betul. Jadi di peringkat guru pula macam contoh kita, saya dan juga Chal dan juga kawan-kawan yang lain cuma mampu membantu dari sudut memberikan satu motivasi kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang lain supaya menganggap bahawa COVID-19 merupakan satu wabak yang semua orang berpotensi untuk mendapatkannya. Ya, semua ibaratnya macam jangkitan itu berada di luar rumah sahaja. Tinggal di rumah saja, buka pintu ada benda tu, contohnya begitu. Ini kenyataan, okey. Ini kenyataan yang turut disebut oleh kita punya apa namanya? Ketua Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua KKM iaitu Tan Sri Dr. Norshin sendiri yang menggambarkan bahawa sebenarnya di Malaysia ketika ini bukan sebelum ini, sekarang ini. Orang Arab cakap hanal waqti. Okey, ketika ini COVID-19 ni ibarat sedang menunggu di luar pagar rumah ini. Which is kita keluar kan kita sudah terdedah dengan COVID-19. Sebab kita tahu dia adalah sporadik, itu super spreader kan, dia lebih cepat bermutasi dan sebagainya berbanding sebelum ini. I mean yang berlaku pada awal-awal kita PKP 18 Mac 2020 tempoh lalu. So kita sebelum itu kita mengalurkan dulu kawan-kawan kita, Apeng Daniel, Musliha Abang Kamil, Muhammad Kuzaipi, Carlos Kim, Sugi Hadi, terima kasih, dan juga ada lagi beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang sedang menonton kita pada malam ini kan. Kalau saya boleh alur-alurkan kawan-kawan di pihak saya sendiri. Okay, Assalamualaikum Aril, Abang Syaril ni adalah owner kepada Brunei Sati House. Apa khabar dan selamat malam. Okey. Dan siapa lagi yang ada bersama dengan kita ni? Ramai lagi lah. Safuan Baya iaitu Canon, kita orang pakai Canon. Ini siapa lagi yang ada? Wan Zakri. Wan Zakri sebenarnya pernah follow kita juga sebelum ni dalam kita punya sesi live. Datuk Sadam, Ukhti Izan, ramai lagi dah saya tengok daripada likes je ni kan. Juni Iskandar. Dokyu ada malam ni, alhamdulillah. Apa khabar Dokyu? Alhamdulillah. Mungkin saya boleh share sedikit lah kan Chal, berkenaan dengan mungkin kita boleh sebut sebagai punca-punca stres lah kan. Boleh ya kalau kita mungkin boleh kongsikan dengan kawan-kawan
Dan kalau contoh ada sahabat-sahabat yang mungkin boleh tambah ataupun mungkin apa yang saya cakap ni kurang tepat, mungkin boleh komen dan kita boleh saling tukar pandangan, pendapat, sebab saya juga tidak pakar berkara-kara ini, namun kita berusaha untuk memberikan satu motivasi kepada mereka yang sedang mengalami mungkin kemurungan, stres, anxiety ataupun depression. Apa yang saya nampak, punca stres ini kita boleh bahagikan kepada 5 bahagian. Ini bukan topik yang berat, jangan risau. Kalau boleh hadam. Taulah tahajud kan. Tapi kita boleh bawa sikit kan? Kita bawa sikit. Tapi kita masih ada macam mungkin esok malam mana tahu kita live lagi jam 12. Janjinya mesti sepertiga malam Nama rancangan Sembang Tahajud. Boleh Nana? Sembang Tahajud. Hebat. Okey, baik. Kita tengok ya. Komen daripada Pak Iza Faifa ya, Tuan Pak Is ya. Pendapat saya, stigma dan diskriminasi menjadi punca seorang itu stres. Bila mana seseorang itu dijangkiti atau salah satu family orang dijangkiti. Ditambah pula dengan kebimbangan dengan pandemik COVID-19 semakin meningkat. Mungkin faktor lain seperti faktor keuangan dan sebagainya juga menjadi penyumbang kepada kebimbangan seorang itu. Bagi saya sendiri yang bekerja di bawah KKM, kami mendapat situasi yang sama. Mungkin guru-guru boleh rujuk dengan pakar psikiatrik untuk mengetahui tahap stres. Baik, terima kasih kepada Tuan Faiz, dan Tuan Faiz merupakan juga frontliners dan kita mengucapkan semoga sentiasa selamat dan terima kasih kerana menjaga kami selama ini. Dan apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah memang ramai di antara kita ni, terutamanya masyarakat pada masa kini sebenarnya dia terkesan dengan beberapa perkara, antaranya keuangan, kemudian persepsi manusia-manusia yang lain. So itu macam yang saya cakap tadi, punca stres ni ada 5. Pertama, individu. Maknanya berpunca daripada kita punya trust, kepercayaan, perasaan kita, how we thinking, cara kita berfikir dan juga cara kita bertindak. Saya pernah berkongsi dengan Tuan Rizal sebelum ini, peristiwa tambah dengan respon sama dengan hasil kehidupan. Sesuatu peristiwa bila ditambah dengan respon yang negatif, hasil kehidupan akan negatif. So tetapi bila peristiwa bertemu dengan respon yang positif, hasil kehidupan akan lebih positif. So bagaimana untuk kita berpikiran positif? Maknanya untuk menghadapi peristiwa tersebutlah. Okey. Yang kedua pula, punca stres ni adalah interpersonal. Maknanya hubungkan dengan apa yang kita jumpalah. Apa yang kita jumpa, apa yang kita nampak, apa yang kita nilai. Kemudian organisasi. Ini biasa, semua orang akan bertemu dengan organisasi. Hatta di peringkat sekolah sendiri itu juga semua orang, sekolah, di mana lagi, pejabat, office dan sebagainya akan terlibat dalam konflik organisasi itu sendiri. So bagaimana untuk kita mengawal emosi kita dalam peringkat inilah. Kemudian masyarakat setempat. Contoh macam ada orang dijangkiti dengan virus COVID-19. So apa pandangan masyarakat setempat tersebut kepada individu tersebut? Kan? Jadi ianya memberikan satu persepsi yang mungkin negatif dan mungkin ada juga yang menyokong, tetapi ianya secara tidak langsung akan memberi kesan kepada mereka yang mengalami situasi tersebut. Kita sedar bahawa sekarang ini di peringkat KKM itu sendiri ramai mereka-mereka yang secara sukarela maupun mereka yang bekerja sedang membantu masyarakat di luar sana dalam mengawal emosi, memberikan sokongan, dokongan dan sebagainya. Namun apa peranan kita as a masyarakat netizen, as a netizen to support them? So antara lainnya adalah kita buat sesi live macam inilah, kita bagi semangat, kita bagi dorongan, kita bagi orang kata satu kata-kata motivasi supaya kita sentiasa berada dalam satu tahap motivasi yang tinggi dan juga sentiasa tidak down dan tidak stres sebab kita risau. Kesannya itu akan memberi satu impak yang negatif kepada diri kita sendiri. Mungkin kan juga kan insyaAllah kan pasti kita cuba usahakan bahawa kita punya rakan-rakan daripada KKM kan, kita punya kawan daripada pegawai perubatan, kalau boleh share sedikit kan, sebab apa? Banyak sangat stigma-stigma yang maksudnya yang tidak bagus, persepsi yang tidak bagus setengah masyarakat terhadap mereka yang positif COVID-19. Seakan-akan mereka yang positif COVID-19 adalah mereka yang memberi satu ancaman yang besar, betul?
Betul. Cuma kita tidak dapat terangkan dari segi maksudnya dari segi kurbatan ataupun dari segi mungkin kita boleh bawa lepas ni kanan kawan-kawan kita. Betul. Sebab kalau contoh macam kita kawan tu saya tunggu di bawah ni lah, saya macam mau juga join tapi saya di bawah. Okay, baik. So and the last is kalau punca stresnya adalah lain-lain lah, contohnya macam budaya, negara, antarabangsa, mananya the people dan sebagainya lah. So macam contoh sekarang kita mengalami masalah kesihatan, pandemik COVID-19 dan juga isu politikal yang mana kita tidak akan sentuh isu politikal pada malam ini, tetapi itu yang berlaku dalam negara kita sekarang lah. So apa yang boleh kita mainkan peranan di sini adalah kita kena bangkit as bangsa Malaysia. Saya pernah sebut sebelum ini, Char. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak ada beza dari sudut orang kata bangsa, kaum, puak, warna kulit dan sebagainya. Sebab kita merupakan satu family, kita merupakan satu keluarga Malaysia. Kita merupakan satu bangsa Malaysia yang perlu bangkit secara bersama. We have to support each other. We have to bangkit together supaya kita mampu mewujudkan satu situasi, suasana, unsur-unsur kekeluargaan dalam kalangan kita itu sendiri. Memang sebenarnya saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam live kita ini sebenarnya mungkin risau tentang pandemik ini. Semua orang akan risau, dan bila kita risau dan kita tidak mampu mengawal pemikiran kita, emosi kita, so itulah kadang-kadang kita bertindak mungkin di luar dugaan. Namun apa yang boleh kita bincangkan di sini adalah secara orang kata live di sini, mungkin kita boleh support mereka bahawa pandemik ini merupakan satu pandemik yang insya Allah akan mampu untuk diubati, dan ini merupakan satu dugaan daripada Tuhan untuk kita sama-sama muhasabah diri kita supaya kita jadi lebih terbaik lah. Betul. Nan, kita malam ini so casual lah, kita panggil saya Ical dan sebagai Panan. Okay, so kalau kita live sebelah pagi mungkin kita lebih akan jadi lebih formal. Okay, tapi kan bila Panan bagi tadi, saya ingin bawa kan kepada penonton dan perempuan sahabat-sahabat rakan Facebook yang menonton sama ada daripada saya punya personal account ataupun Fanan punya personal account, saya membuat satu isu. Okey, ini sangat spontaneous. Soalan ni dia macam aha moment. Tiba-tiba bila Fanan cakap, saya rasa macam aku mau tanyalah dia soalan ni. Tapi kita try. Ini sangat suspense, Fanan tak tahu, tetapi ini adalah daripada pengalaman experience Fanan sendiri. Okey, Fahnan merupakan seorang konsultan. Fahnan merupakan seorang pakar motivasi, khususnya pelajar-pelajar sekolah lebih daripada 10 tahun. Okey, lebih kepada orang bilang bantu beribu pelajar di Seratan Negeri Sabah khasnya bagi pengisian macam-macam, bukan sekadar kepada pelajar, juga kepada guru. Okey, saya ingin bawa satu keadaan yang saya nampak ketika ini. Kalaulah Fahnan berada di situasi ini, apakah tindakan ataupun solusi, mungkin satu ataupun dua solusi yang Fahnan boleh berikan kepada golongan ini. Siapa golongan ini? Antara yang saya concern dalam ketika pandemik berlaku kan di Malaysia ni, okey, khasnya di peringkat institusi sekolah lah. Okey. Kanak-kanak saya terjumpa satu keadaan di mana parents jadi uji dengan positif COVID-19. Maka tinggal pelajar dia punya anak-anak yang masih bersekolah. So sebenarnya kan saya mau cakap situ, anak-anak ni mau tidak mau dia akan menerima satu tekanan. Itu tidak kita boleh nafikan sebab dia tahu, dia perasan dan dia tahu parents dia it is a positif COVID-19. Kalaulah Fahnan berada di situ, apakah tindakan yang Fahnan akan buat untuk budak-budak tu dapat maksudnya tanganilah dia punya stres, dia punya keadaan. Sebab benda ni berlaku. Parents diuji dengan COVID-19, budak-budak tu tinggal di rumah, ada yang dijaga oleh makcik dia, ada yang dijaga oleh nenek dia kan. Tapi berbaki tau, bila dia tahu parents dia diuji dengan positif COVID-19, tekanan ni. Budak-budak tu dia, bila Fahnan seorang guru dan juga seorang pakar motivasi, kalau Fahnan berada di situ, apakah tindakan yang Fahnan akan berikan, ataupun maybe satu macam treatment kepada budak-budak itu tadi, ataupun cadangan kepada yang menjaga dia tu macam mana untuk menjaga emosi budak tu. Sebab dalam masa yang sama budak-budak ni masih lagi bersekolah. Okey, sebab kita kena faham bila seseorang itu positif COVID-19, dia akan berada di hospital
ataupun di pusat rawatan selama minimum 2 minggu ataupun lebih. Okey, minimum itu 2 minggu dan juga mungkin lebih. Tapi persoalannya sekarang kan, budak-budak tu dia masih bersekolah kan. Dia masih bersekolah. Macam mana dia mau teruskan dia punya life dalam keadaan dia masih bersekolah, dia perlu belajar. Okey, kadang-kadang dalam satu rumah tu mungkin kakak dia form 3, okey, yang nombor 2 darjah 6, okey tahun 6, and then ada lagi tahun 3 dan ada yang masih kecil. Semuanya bersekolah. Kalau Fanan berada di tempat tu, macam mana mau rawatan yang kita boleh berikan kepada ini kita malam ni sangat-sangat kita berbincang dari sudut skop sekolah. Okey, baik. Wah. Tiba-tiba kami tidak ada saya like aha moment pun tiba-tiba fikir kan, sebab benda ni berlaku situasi kita fikir budak tu kena sekolah, parents dia kena quarantine, berada di luar daripada kawasan tempat tinggal, berada di luar, mereka ini sudah hilang guardian dia orang, penjaga dia orang. So macam mana diorang mau teruskan emosi diorang tu? Dah kan diorang kena like hari-hari emosi murung, nauzubillah lah. Tapi orang bilang mungkin sebagai seorang pakar motivasi, mungkin apakah salah satu cadangan? Saya yakin Fanan ada 100 cadangan, tapi malam ni kita mesti Okey, baik. Sebelum tu kita raikan dulu kawan-kawan di Facebook, antaranya adalah Nurul Huda Abdul Kadir, hebat. Wah, orang bercakap tu pun sebenarnya hebat juga sebenarnya. Kemudian Sheila Jul Muhammad, kembar kan ni? Mungkinlah. Anda tahu lah. Tapi di Facebook Ical macam mana sekarang? Lupa yes. Ini teacher Sheila kan? Teacher Sheila ni ya, dia merupakan seorang guru bahasa Inggeris di SMK Bandung Tawau. Oh. Yes, Bandung pula. SMK Balong. SMK Balong. Dan dia ni adalah seorang guru Inggeris yang sangat powerful. Okay. Ada pengalaman mengajar di Korea, Seoul baru-baru tu dalam masa berapa bulan. Dia apa tu yang macam Teacher Sheila kenal Ubay kah? Kenal Ubay? Tiba-tiba kita buat Ubay mana kan? Satu sekolah. Ubay di mana? Ada si Ubay. Yalah SMK Balong. Balong si Ubay. Ya. So maybe lah, mungkin silap lah. Ada Huda sedang menonton sini, mungkin dia boleh betulkan lah, ataupun Teacher Sheila. Okey, baik. Kita pergi kepada persoalan yang tadi berikan tadi. Baik. Bagaimana untuk kita merawat mereka ni lah. The first thing is siapa yang menonton pada ketika ini ataupun mungkin akan menonton pada masa-masa akan datang. Kita lihat kita siapa dalam posisi keluarga contohnya. Kalau kita dalam posisi keluarga, kita melihat posisi kita di mana. Sebagai abang, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, pakcik, makcik ataupun sebagainya dalam institusi keluarga itu sendiri. So the first thing is apa yang boleh kita sarankan kepada anak-anak ni, sebab mereka stres, mereka merupakan satu entity, satu kelompok yang baru mau grow, baru mau grow. So kadang ada di antara mereka ini kebanyakannya masih lagi tidak mampu untuk mengawal emosi sebenarnya lah. So the first thing is yang boleh kita sarankan, pertama kita guna konsep stop, STOP, stop. Ya. Okay, konsep stop. So maksudnya stop di sini adalah kita bagi tahu kepada kita punya klien, kita punya adik-beradik, anak buah dan ataupun sebagainya, untuk memberi ruang kepada fikiran kita, kepada mulut kita, kepada emosi kita untuk berhenti sebentar daripada memikirkan berkenaan dengan situasi yang berlaku dalam keluarga anda sekarang. Stop. Bagi ruang. Bagi dia berehat sebentar. Ya, bagi otaknya berehat sebentar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, once kita memikirkan masalah, perasaan ataupun tidak, kita akan rasa sakit kepala. Kita akan rasa sakit di belakang sini. Dan kita rasa bahawa badan kita penat. Kenapa? Sebab seluruh anggota kita ini sedang digunakan untuk memikirkan tentang masalah tersebut, menyebabkan kita penat. Ya. So the first thing is kita stop untuk memikirkan benda-benda tersebut. Sebab banyak benda lagi yang perlu kita fikirkan pada masa-masa akan datang. Antaranya adalah berkenaan dengan masa depan pelajar itu sendiri. Kalau contoh ada pelajar yang menonton pada ketika ini, so you have to think about your future. Ya, apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ya, apa yang okey, baik. Nurul Huda ya, Ubay SMK Titingan. Okey, minta maaf kakaknya.
Kita bahas masalah sekolah teacher. Silap. Kadang-kadang kan kita silap juga kan. Ya Allah, belum move on kamu dari Zoom semalam. Oke, baik. So kita kena stop untuk pikir benda tu sebab bila kita memikirkan tentang masalah, kita perasan bahawa kepala kita sakit. Okay? And then kedua, kita punya tengkuk ni sebelah belakang ni sakit. Kemudian kita punya badan rasa sakit. Tanda-tanda untuk kita rasa stres ini adalah antaranya, yang lain lagi, antaranya adalah ketika kita tidur, kita akan terjaga setiap kali waktu malam. Kita akan terjaga, jam 1 pagi kita terjaga, kita tidur. Ya, ada yang selain daripada stres, ada yang Syarul kalau terjaga waktu malam, artinya panggilan tahajud itu sudah datang. Itu antaranya, betul sebenarnya. So, kita kena fikirkan bahawa waktu kita bermasalah itu sebenarnya satu kelas tambahan daripada Tuhan. Tuhan bagi kita kelas tambahan kepada kita untuk kita belajar mengenal apa itu arti kehidupan sebenarnya. Ya, mengenal apa itu sebenarnya kehidupan yang kita sedang alami sekarang. So, once pelajar itu stres ataupun kalau contoh yang sedang menonton ini pelajar, kalau Anda sedang mengalami stres kerana situasi yang berada sekarang, pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana Anda telah matang. Ya. Yang kedua, tahniah kerana Anda sudah dewasa dan Anda sudah boleh memikirkan tentang masa depan Anda. Itu merupakan di antara ciri-ciri mereka yang mempunyai satu advantage dalam menyelesaikan masalah. Satu, dia kadang-kadang rasa stres. So, the first thing is kita stop. Stop untuk fikir semua. Stop untuk melihat. Stop untuk bercakap. Stop untuk rasa. Kita stop semua. Kita bagi ruang kepada minda kita berehat. Okay? Sebab itu ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di luar sana, sekiranya keluarga Anda ada di antara keluarga Anda ataupun mungkin keluarga Anda sedang mengalami kuarantin ataupun sebagainya. So apa yang perlu Anda lakukan adalah kita bawa kita punya keluarga untuk kita stop untuk sementara waktu. Ya, stop untuk pikirkan benda-benda tersebut. Jalankan kehidupan Anda seperti biasa. Ya. Yang kedua pula adalah kita sharing dengan orang yang kita percaya. Sharing ni ada dua cara. First is dengan manusia, kedua dengan Tuhan lah. Okay, baik. Dengan manusia maknanya kita kena mencari satu entity untuk kita meluahkan masalah kita, apa yang terbuku di hati kita, yang kita anggap bahawa dia mempunyai integriti kerahsiaan yang sangat tinggi. Sebab manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan Calkan, kadang-kadang kita meluah pada orang yang salah. Ya. Kenapa? Sebab once kita luah masalah kita, rupanya konten yang kita sampaikan itu dijajah dan dijadikan satu sumber bahan kepada mereka-mereka yang membawang di luar sana. Jadi so itu berhati-hati dalam memilih rakan untuk kita meluahkan sesuatu. Cari mereka yang mempunyai integriti kerahsiaan, yang boleh memegang rahsia Anda. So, maknanya kita sharing dengan orang lain. Contoh macam kita rapat dengan kita punya ibu, kita sharing dengan ibu kita. Kita rapat dengan ayah kita sharing dengan ayah kita. Kita rapat dengan kakak, abang kita sharing dengan mereka. Okay? Itu yang kedua lah. So, teknik yang ketiga. Okay, sebelum Fanmu pergi another tips lah kan kita sebut. Artinya perlu ada komunikasi di dalam circle yang tinggal dalam rumah tu. Sebab bila tadi kita ambil point, bila parents kata contoh ini saya ambil contoh yang sudah berlaku. Katalah parents dia admit positif. Artinya yang tinggal dalam rumah tu dia akan kuarantin. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Artinya yang berada dalam rumah tu penting untuk saling berkomunikasi. Cuma dalam masa yang sama, okey, saya maklum bila dalam rumah tu dia perlu kuarantin, dia orang-orang dalam rumah tu perlu mewujudkan penjarakan dalam itu, walaupun dalam satu rumah. Tapi komunikasi itu penting lah. Saya ada terima kan, kalau sebenarnya tapi kita tidak mau cerita dari mana kita dapat benda tu. Tapi kita dapat satu tips juga semalam. Okey, mungkin ada yang trigger di situ. Semalam. Ini ujian, okey. Bila dalam satu rumah tu diuji ada satu orang positif, of course yang lain yang tinggal di dalam rumah tu dia akan automatic quarantine, tidak boleh keluar daripada rumah. Okey, dan orang-orang dalam rumah juga perlu melakukan penjarakan sosial dalam tu. Mereka tidak boleh bercerita, berjumpa. Okey. Ada dua tips yang saya dapat semalam, which is sangat bagus yang kita boleh kongsikan juga. Dan pertama adalah perlu berkomunikasi dalam rumah orang tu, tetapi dia cuma guna melalui WhatsApp. Dia cuma berkontak kan. Walaupun dalam satu rumah
kata di bawah kan, WhatsApp. Still perlu ada connection. Sebab dia kena keluar daripada satu kancah stres ataupun trauma ataupun fobia dan keadaan tu. And then yang kedua adalah kaedah yang dia gunakan adalah terus berkontak dengan orang luar lah. So, komunikasi lah. Point yang saya mau ambil daripada Fanan tadi adalah komunikasi itu penting. Okay. Betul. Adakah betul kita yakin tidak semua benda perlu diceritakan, tetapi memendam itu boleh membuatkan kita lebih apa Nan? Kalau boleh sambung dan huraikan terus. Memendam Dia itu lebih buat kita lebih apa Nan? Buat lebih apa? Okey, baik. Kalau kita tidak meluah, dia akan lebih menyebabkan kita rasa stres lah. Okay, bagi orang lagi teruk. Ya, sebab dia tidak ada satu solution, dia tidak ada satu cadangan. Dia cuma mencadangkan untuk diri sendiri. Ya, antaranya tidur, antaranya makan, antaranya tidak makan dan sebagainya. Saya pernah bertemu dengan, ini cerita betul ya, mereka yang terlibat dalam depression. Dia balik kerja jam 5.30 petang, ini betul ya, dia balik kerja dalam, dia cerita, dia balik kerja dalam 5.30 petang. Okay. Apa dia? Dia sedang mengakui benda ni kan? Teruskan. Dia balik kerja dalam 5.30 petang, kemudian dia cuma duduk di katil, dia baru rasa macam dia duduk tu macam 30 minit, dia termenung. 30 minit rupanya, bila dia selesai rupanya pagi sudah. So bagaimana dalam tempoh 30 minit tu dia rasa soal sekejap, tiba-tiba rupanya pagi sudah. So maknanya dia sudah tidak terkawal, dia punya pemikiran terlampau fikir, terlampau sedih dan sebagainya. Sebab itu kita perlu beberapa tips untuk kita sebenarnya kita kasih comfort sedikit, kasih lembut sedikit kita punya perasaan ni, luah ya, meluah. Baik. Jadi saya harap menjawab persoalan Cala. So cadangan saya yang ketiga adalah tidur. This is the oldest trick in the book lah. Ya, all the street in the book. Sebab bila kita terlampau memikirkan, macam saya cakap tadi, kita fikir, kita nampak, kita cakap, bila kita rasa, badan kita sebenarnya pada masa yang sama sedang menggunakan tenaga dalam body kita ni. Jadi kita penat. Bila kita penat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita penat, otak kita tidak mampu berfikir secara rasional kadang-kadang. Ya? Tapi sebelum itu kan saya potong, bila Fanan sebut tidur, penonton rakan-rakan dengan salah faham pula, bukan maksudnya kita mengelak daripada masalah tu. Bila depresi ni macam demam juga kan, dia sakit, dia perlu rehat. Di situ adalah kita perlu rehatkan dulu kepala yang penat berfikir, badan yang penat mengekang depresi itu untuk berehat. Okey, tetapi bukan melupakan masalah, cuma kita perlukan tenaga. Tenaga. Okey, teruskan Nan. So, hasil daripada tidur itu akan menghasilkan tenaga untuk kita berdepan semula dengan situasi itu. So dia akan berbeza tu. Jadi tidur yang cukup akan memberikan tenaga yang cukup dalam body kita untuk kita mendepani semula dengan masalah yang kita hadapi lah. So kita ada beberapa orang kata sahabat-sahabat kita ya, guru ya, yang jauh daripada keluarga, tinggal di satu daerah yang sangat jauh daripada tempat tinggal, kemudian berdepan pula dengan pandemik COVID-19, zon merah, dan ada di antara mereka juga yang telah positif COVID-19, merasa stres, tertekan dan sebagainya ya. Jadi sebab itu bila kita melihat kepada perkara ini, perlunya kita ada support each other, sokongan di antara satu dengan yang lain. Itu cara di antara perkongsian lah yang mungkin saya boleh berikan secara spontan, oleh kerana soalan itu juga spontan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan boleh memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan Facebook kita lah. Tidak tahu. Okey, Nan, actually kita sangat diding hampir kepada 1 jam. Okey, saya yakin kita punya viewers pun sedang berehat-rehat sekarang ni. Tapi yang penting sebenarnya apa yang kita cuba sampaikan pada malam ni insya-Allah sampai lah kan? InsyaAllah sampai. Okey, Nan, sebelum kita gulung kita punya live pada malam ni, kita tutup sesi kita panggil sembang tahajud. Sembang tahajud, mungkin kita boleh tegur sapa kan, kalau ada yang siapa yang kita boleh tegur sapa di sini. Okey, thanks, mungkin terima kasih kerana Tuan Hafizi Kasni terbaik dulu, kini dan selamanya Tuan Fahnan. Bang, saya yang kenal secara peribadi tahu Ustaz Fahnan macam mana. Okey. Seorang yang sangat-sangat sebenarnya kita perlu jadikan sebagai secret admirer juga. Kita yakin di sini pun ada memang nih secret kan. Termasuk Tuan Kennedy yang sudah berehat. Memang dah boleh lah malam ni.
Okey, kita tengok ya daripada Sheila, teacher Sheila ya. Boleh share sikit pandangan bila mana ada kata-kata yang kaitkan orang depression ini sebab kurang pegangan agama. Sila huraikan hujah anda 10 markah. Wow. Okey. Bagi peluang moderator ulang balik semalam. No. Boleh share kan sedikit sedikit pandangan bila mana ada kata-kata yang kaitkan orang depresi ini sebab kurang pegangan agama. Sangat simple soalan dia, sangat menembak. Tapi ini adalah satu yang sebenarnya kita tidak boleh ni. Orang betul lah. Orang cakap nan, okey. Saya suka pertama, saya ingin ulas dan pandang selalu dengar juga istilah ni. Orang cakap kan depresi ini sebenarnya tidak wujud, tapi kita yang bawa dan layan sangat perasaan lu. Kalau boleh kongsikan dulu satu, ini yang kedua baru jawab soalan lu. Baru dia akan connect di situ. Betul kah orang depresi ini kurang pegangan agama? Oh, itu soalannya kata tu. Macam mana? Macam itulah. Maksudnya kalau orang depresi, dia depresi, adakah dia kurang pegangan agama? Kita refer kepada agama kita lah, agama Islam. Sebenarnya ini merujuk kepada jawapan ya atau tidak sebenarnya. Ya. Okey. Jadi pandang mau bagi ya atau tidak? Dia sebenarnya jawapannya ya atau tidak sebenarnya. Baik. Okey, kalau kita boleh share lah kan huraian. Susah juga ni 10 markah sebab kita mau tahu juga bagaimana perincian markah 10 markah itu sebenarnya. Ini soalan pai esei kertas 2 10 markah lah. Okey. Okey, baik. Kalau berkenaan dengan ada orang mengatakan bahawa orang depression ini adalah kurang pegangan agama. Sebenarnya depresi ini merupakan satu penyakit macam demam dan sebagainya dan semua orang akan mengalami depression. Ya, sekiranya ia tidak mampu dikawal secara baiklah. Dan bila kita kaitkan dengan agama ataupun spiritual, kekuatan, ketuhanan, jawapannya adalah ya. Sebab kenapa? Bila kita percaya bahawa Tuhan itu memberikan kita sesuatu dugaan itu as a kelas tambahan, so kita percaya bahawa setiap yang berlaku di hadapan kita merupakan satu ujian, satu dugaan yang datang kepada kita. Bagi mereka yang sebenarnya istilahnya sangat mudah. Ramai orang tahu tetapi dia tidak sedar, tetapi orang yang sedar pasti tahu. Ulang balik. Alah, suka nak bagi. Ramai orang tahu tapi dia tidak sedar. Tapi orang sedar semestinya dia tahu. Okey, dapat apa? Ramai orang tahu bahawa pegangan kepada Tuhan itu perlu, tetapi berapa ramai yang sedar berkenaan perkara tersebut? Tetapi orang yang sedar berkenaan dengan pegangan yang kuat dengan Tuhan akan mampu membantunya dalam kehidupan. Semestinya dia tahu bahawa pegangan yang kuat dengan Tuhan itu akan membantu dalam kelancaran kehidupan itu sendiri sebenarnya. Jadi sebab itu bila kita berhadapan dengan orang depression ini, kita as a kawan, sahabat, netizen, apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena bawa dia semula kepada konsep ketuhanan. Ya. Elak untuk kita mengatakan orang depression ini adalah main-main sebab depression is very real. Benda itu merupakan satu benda yang real. Manusia punya emosi, ibaratnya kalau dalam Islam itu sendiri, iman manusia ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita kuat keimanan kita, kadang-kadang kita low kita punya keimanan. So waktu low keimanan kita tu kita perlu kepada vibe, circle yang baik untuk membantu kita dalam kita orang kata untuk membantu kita supaya kita lebih yakin, lebih termotivasi pada masa-masa akan datang. Jadi kita kena ingatkan sebab manusia ini terkenal dengan sikap lupa. Kadang-kadang kita lupa benda tersebut. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita ingatkan semula konsep ketuhanan secara berhikmah kepada orang yang depresi itu tadi. Yes, kepada orang depresi. Sebab orang depresi ini cuma satu. Kalau untuk maklum ancalkan, orang depresi ini orang depresi ini dia cuma satu, dia mau bercakap. Okey, macam soalan Basira kan, kenapa demam dikaitkan dengan depression? Bukan dikaitkan, itu analogi. Kita kena faham, itu analogi. Ya, dia bukan sama, penyakit tu tidak sama, cuma dia cuma analogi. Analogi yang mana setiap penyakit ada obatnya, setiap penyakit ada ikhtiarnya. Demam ada ikhtiarnya, depression ada ikhtiarnya. Ada usaha-usaha yang boleh kita buat dan lakukan di dalam merawat benda tersebut. Bukan
Bukannya kita menyatakan bahwa depresi itu dan demam itu satu konsep yang sama, tidak. Tetapi kita analogikan perkara tersebut bahwa benda ini merupakan satu benda yang kita boleh rawat tetapi berbeza obatnya. Begitu ya. So kebergantungan kepada Allah itu secara total akan menghapuskan depression. Betul kata Nurul Huda. Sebab itu bila kebergantungan kita kepada Tuhan itu kuat, so kita berjumpa dengan orang yang pada ketika itu imannya sangat low, waktu itu kita perlu memberikan dia satu orang kata motivasi untuk dia bertaut semula pada tali Tuhan. Okey Nan. Ya, sebab sebelum tu kita cuba to the point, on point dengan soalan teacher Sheila tadi. Kita mau orang bilang supaya dapat 10 markah tu kan, susun cantik essay tu. Tadi tu dia macam baru macam yang like brainstorm untuk okay, aku mau jawab macam ni. Okey, sekarang kita mau jawab 10 markah tu. Okey, persoalan yang pertama tadi, adakah dia bila kita cakap depresi ni adalah adakah dia ni orang yang tiada pegangan agama? Jawapannya adalah ya ataupun tidak. Kalau Panan mau jawab apa? Tidak lah kan. Kita of course kita akan cakap tidak. Bukan. Sebab apa? Okey, kenapa? Dia mesti ada sebut ya. Okey. Ini saya petik dan cuba ambil daripada jawapan Panan tadi. Okey, sangat cantik ulasan dia. Adakah orang yang depresi ini adalah orang yang kurang pegangan agama? Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Itu antara yang Panan sebutkan tadi. Okey. Sebab depresi macam yang Panan sebutkan adalah penyakit. Saya masih ingat, okey. Dulu ketika belajar di Mesir, kita orang turut bergaul, ni kelebihan lah. Kita bergaul dengan kawan-kawan yang ambil bidang perubatan. Dan kita belajar bahawa dalam dunia perubatan ni ada klasifikasi penyakit yang mental. Yang mental. Contoh bipolar ataupun OCD, benda-benda yang mental lah. So depresi ni adalah satu benda yang memang ada dalam perubatan. So kalau ada orang istilahkan depresi ni adalah satu benda yang dibuat-buat, itu tidak betul. Okay, itu tidak betul. Tapi ini adalah satu bentuk, kita kena percaya, adalah satu bentuk ujian daripada Allah Ta'ala kepada orang tu. Kan kita belajar, selalu kita difahamkan oleh kita punya asatiza, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Muka surat terakhir surah Al-Baqarah. Okey, Allah tidak akan uji kalau kita ni tidak cukup kuat. Itu dia punya mafhum lah. Okey, itu dia punya mafhum. Itu poin yang pertama. Dan analoginya tadi, Pan cuba terangkan lagi bahawa depresi ini dia analoginya seperti demam lah. Ada cara dia punya cure dan sebagainya. Jadi ulasan legendan kalau boleh bagi lagi satu poin, jawapan tadi adalah tidak. Sebab depresi itu adalah satu penyakit ataupun satu, kalau dari segi agama kita akan cakap dia adalah satu ujian. Ada dalil-dalil dia sudah disebutkan. Salah satu yang kita sebutkan tadilah muka surat terakhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Jadi poin nan, okey, kalau mau tambah lagi apa supaya kita dapat 20 markah per 10. So saya suka betul dengan soalan Teacher Sheila. Dia sangat simple, spontaneous. Dia macam, dia macam kalau saya kan, apabila saya mau cakap mana, dulu kan bila saya bekerja dalam bidang dakwah, 3 tahun sebagai seorang pegawai dakwah pembangunan mu'alaf. Okey, saya kalau mu'alaf kan, kalau orang mu'alaf ni kalau dia mau ajukan soalan, dia sangat macam sangat direct tu. Saya pernah ingat lagi, Ustaz, betulkah zakat ni cukai? Nampakkan dia macam direct, dia tidak tahu tapi soalan tu sangat direct. So soalan ni tadi sangat bagus supaya orang faham perbezaan. Adakah depresi ni dibuat-buat? Daripada soalan tadi tu kan, dan sebenarnya dia membawa kepada perbincangan bahawa depresi ini bukan dibuat-buat macam yang Panan ulas panjang lebar tadi. So memang depresi ini bukan merupakan satu benda yang dibuat-buat lah, sebab kita melihat dan merujuk kepada beberapa situasi-situasi. Contohnya macam saya sebutkan di awal tadi, stres dia akan naik kepada level yang seterusnya, itu anxiety sekali tidak dapat dikawal. Dan stres ini maknanya bila kita sudah berada di peringkat anxiety itu, maknanya kita perlukan kepada rawatan. Dan selepas anxiety baru kita akan pergi kepada level yang seterusnya, itu depression. So orang-orang yang depression ini macam yang saya cakap tadi, kita perlu kembalikan dia kepada konsep spiritual, ketuhanan. Ramai orang di muka bumi Tuhan ini, khususnya di Malaysia, di masyarakat kita sekarang ini, percaya ada satu kuasa yang boleh membantu kita. Ya, kita percaya bahawa ada satu kuasa yang boleh membantu kita. Yang mananya ada orang trust pada agama, ada orang trust kepada benda-benda lain lah. Ada orang trust kepada Tuhan, ada orang trust kepada benda-benda lain. So
my point is bila kita kebergantungan kita kuat kepada Tuhan, ditambah lagi dengan satu circle yang baik dalam support kita untuk membina motivasi kita, maknanya secara tidak langsung kita membantu orang-orang yang depresi ini untuk cure, untuk sembuh untuk keluar daripada situasi tersebutlah sebenarnya. Bila kita tengok kata-kata Nur Huda, kebergantungan pada Allah secara total akan menghapuskan depression. Saya sangat setuju dengan ayat. Jawaban yang sangat ringkas dan juga padat. 10 markah untuk jawaban yang pendek loh. Ya, okey. Baik, cuma kita ingin memahamkan bahawa kita risau ada di antara mereka yang mungkin confused berkenaan dengan demam dan juga depresi itu sendirilah sebenarnya. Cuma ianya merupakan satu analogi yang kita ingin bawa, maknanya setiap penyakit yang ada di muka bumi Tuhan ini dia ada kaedah penyelesaian terhadap penyakit itu sendirilah. Jika ianya bukan satu penyakit, mustahil pihak perubatan menganggap bahawa depresi ini perlu dirawat. Dan ada obatnya, ada obat. Dan pada ketika ini memang ada obatnya. Ya, dan contoh macam di pihak KKM itu sendiri, mereka yang pakar khususnya dalam bidang psikologi, contoh macam di bahagian pendidikan pun kita ada counselor, kita ada sektor psikologi dan juga counseling, dan juga beberapa bidang-bidang yang lain, khususnya di KPT ada juga ya pensyarah-pensyarah yang mengajar berkaitan dengan psikologi dan juga counseling dalam perkara ini. Sebenarnya mempunyai beberapa orang kata masing-masing memainkan peranan dalam membangunkan jiwa manusia yang menuju ke arah tersebut. Sebenarnya kita ingin membantu sebenarnya supaya kita ada purpose, kita ada hala tuju yang perlu kita orang kata fokus dalam kehidupan kita lah. Gitu. Hala tuju yang ingin dicapai. Yes, bila kita ada hala tuju, sebab dia macam ni, apa yang kita pikir, boleh ke jalan? Apa yang kita pikir, apa yang kita nampak, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa menentukan kehidupan kita. Yes. Okay, saya ulang ya. Apa yang kita pikir, apa yang kita nampak, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa menentukan kehidupan kita. Dia ibaratnya macam minda manusia ni, otak ni dia akan mengatakan perkataan yes. Kalau kita cakap kita hebat, otak cakap yes. Kalau kita cakap kita kacak, otak cakap yes. Kalau kita cakap kita semboy, otak cakap yes. Tapi kalau kita cakap kita ni bidak, buruk, dia bilang tidak handsome boy, dia bilang. So otak cakap apa? Otak cakap yes. So kenapa ramai pakar motivasi di luar sana menyatakan kepada kita, berkongsi dengan kita bahawa every human, every people have to say a positive word ataupun satu perkataan positif, satu ayat positif kepada diri kita sendiri. Ya, sebab supaya kenapa? Sebab bila kita menyatakan perkara-perkara positif dalam diri kita, aku hebat, aku cemerlang, aku sukses, aku ni kuat dan sebagainya, dia akan memberikan satu kata-kata semangat pada diri kita sebenarnya. Ya, sebab tu apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa menentukan kehidupan kita sebenarnya. Betul. Okay Nan, actually misalnya kita menjawab kepada soalan, terutama soalan daripada Teacher Sheila. Saya suka Teacher Sheila dia tanya dia sangat pure. Dan juga respon-respon daripada semua rakan-rakan kan, okey. Actually kita cuba untuk bertasbih kifarah lah sekarang. Dia memenangkan 1 jam kan, satu perbincangan yang quality adalah at least dalam sejam. Tapi kalau kita mau jadi macam Dato' Alif Syukri berjam-jam pun boleh. Next time boleh kan Nan? Tidak masalah, yang penting jaringan itu kuat. Ini kita online dengan laptop. Kalau guna laptop, insyaAllah tidak masalah. Okay, so sebelum tu Chal, saya mau menuntaskan dulu apa yang ingin dicakapkan sebentar tadi lah, apa yang sudah saya cakap sebentar tadi lah. Tuntasnya adalah perkongsian yang saya berikan ini merupakan satu perkongsian santai yang mana sebenarnya ramai orang yang sudah mengetahui tetapi mungkin kurang kesedaran terhadap perkara tersebut. Jadi pada malam ini kita cuba kongsi semula supaya saya, Chal, sahabat-sahabat Facebook semua, kita sama-sama termotivasi, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama sedar daripada mungkin lena kita, daripada mungkin kesilapan yang kita lakukan dan sebagainya, supaya kita lebih maju ke hadapan, seterusnya mewujudkan bangsa Malaysia yang bangkit sebagai sebuah bangsa yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Semangat tahajud, okey. Dan daripada pihak saya sendiri, kita ucapkan terima kasih. Kita sebenarnya tadi dengan Fanan
Kami this is our first time streaming jam-jam tahajud ni, sampai kami cakap Nan, mungkin kita bawa je benda ni, nanti pagi dorang boleh tengok benda ni kan. Betul kan Nan? Kita fikir macam kita bincang saja benda ni, nanti pagi orang tengoklah live ni, dia tengok habis kan dia ada masalah, yang penting dia dapat point di situ. So konsep beri manfaat kan. So kita sangat terap benda tu, sangat-sangat terap benda tu dalam kita punya dalam kita punya kehidupan actually. Okay, so syukran jazilan, terima kasih kepada yang menonton. Okay, pada malam ini terima kasih, kalau saya boleh sebut ramai di sini kan, daripada tadi awal pagi yang mengalu-alukan kita punya live adalah Candy. Okay, itu antara yang mengalukan sampai dia tidur sudah. Selamat tidur. Okay, dia pikir baru sekarang mau live, kenapa tidak live tadi? Okay, actually ini adalah kita orang memang beginilah, work from home, malam dah dapat tidur. Okay, dan juga siapa lagi Nan? Kalau boleh Panan mau sebut terima kasih siapa yang menonton? Terima kasih kepada okay, Teacher Sheila sudah menjawab. Okay, 10 markah sudah. Good sharing both of you. Thank you Teacher Sheila. Okay, Afwan bakat orang Arab. Okay. Okay, terima kasih kepada semua, semoga bermanfaatlah apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mungkin ada yang kurang betul. Nan, jangan lupa kita terima kasih syukran jazilan kepada kita punya our beloved circle Ustazah Nurul Huda Abdul Qadir yang banyak sebenarnya tahu. Ini malam ni kita mau reveal, tapi esok malam kalau kita reveal lagi kita tidak tahu lah. Actually ramai dan yang untuk mana kami dua orang rajin go live. Actually kan antara yang selalu bagi semangat adalah Huda, itu Ustazah Nurul Huda. Actually sebab apa? Kami banyak belajar juga daripada dia kan. Betul. Macam semalam untuk makluman semua kan, saya, Chal dan juga Nurul Huda menjalankan perbincangan yang sangat panjang semalam sampai kami menulis banyak, ya, apa semua ini sebab perbincangan yang sangat mantap. Ya betul ya, perbincangan yang sangat mantap. Ini di antara perkongsian kami semua bertiga ya. Jadi contoh macam ya sangat Nurul Huda selaku founder Rishda. Dia merupakan seorang insan yang sangat orang kata motivate dan circle yang baik, dan kalau saya boleh cadangkan kepada tuan maupun bersahabatlah dengan mereka-mereka yang baik, antaranya seperti Cik Nurul Huda lah, yang sangat memberikan satu inspirasi, memberikan satu sokongan. Even macam contoh saya ni pun selalu bagi ceramah dan sebagainya. Sebenarnya saya juga seorang manusia. Manusia memerlukan sokongan, support. Dan antara yang selalu memberikan support adalah Nurul Huda yang banyak memberikan saya dukungan dan juga dorongan dalam meneruskan kerjaya, meneruskan sahabat-sahabat Facebook juga bagi sokongan kan. Betul, betul. Tidak langsung. Okay, so menutup kita punya tirai sembang tahajud pada malam ni, doakan sangat this is ours. Inilah kami kan yang suka hari ini kita reveal the real of us kan Nan. Inilah kami. Mungkin sebelum ni kamu pernah nampak. Okay, sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook pernah nampak kami memang live. Sebenarnya kami sejauh ini, kami punya perbincangan, we are very concerned. Kami bincang, kalau kami boleh tengok, kita orang Zoom, okay, kita orang streaming. Kalau ada orang streaming guna WhatsApp dan sebagainya, tapi work from home ni kami cipta satu kaedah baru bersempena dengan norma baru, iaitu lepas ni kalau mau apa-apa konten kita kena melalui Zoom. Baru power, boleh sharing screen dan sebagainya. Of course, saya akan jadi moderator untuk pertemuan kami kan, memandangkan jaringan internet tempat saya jauh lebih kuat. Masya Allah. Okay Nana, syukuran jazilan kepada Panan yang secara tidak langsung adalah kita punya panel malam ni, panel seimbang tahajud, dan saya secara tidak langsung malam ni adalah moderator seimbang tahajud. Okay, sebelum itu kita tutup majlis kita ini dengan surat Al-Asr dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih kepada semua yang sangat supportive kepada live kami. Okey, jumpa lagi next time. Bye. Bye dulu man.